سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إنا وأخواتها قال وأما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إنا وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت أمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إنا وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. Masih lagi dalam tajuk nawasihul mubtada wal khabar. Jadi sebelum ni kita dah sebut nawasih mubtada wal khabar ada tiga, kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhanna wa akhawatuha. Jadi kana wa akhawatuha kita dah baca. Kali ini kita masuk yang kedua, iaitu inna wa akhawatuha. Kita masuk dua sekali dalam insya-Allah, inna dan juga dhanna. Jadi masing-masing ada amal masing-masing, ada amalan yang masing-masing. Jadi kana wa akhawatuha merofakkan isim, menasabkan khabar. Jadi isim yang tadi asalnya mubtada, sekarang ni ditukar nama jadi isim kana. Khabar yang asalnya khabar mubtada jadi khabar kana. Jadi dia berlaku pada perubahan. Berlaku perubahan pada nama, berlaku juga perubahan pada hukum, dan berlaku juga perubahan pada siapa yang punca i'rab. Berlaku tiga benda tu lah. Jadi asalnya panggil mubtada, jadi panggil isim kana. Asalnya panggil khabar mubtada, panggil khabar kana. Dan punca yang yang sebelum ni mubtada rafa' disebabkan ibtida, dan khabar rafa' disebabkan mubtada. Sekarang ni dah berubah. Sekarang ni mubtada ni tukar isim satu, tukar nama. Sekarang ni tukar punca yang merofakkan dia. Jadi yang merofakkan kana. Sekarang ni khabar tu dah jadi mansub, dan yang menasabkan juga adalah kana. Itu kana wa akhawatuha. Jadi ulang baliklah yang mana kita dah mengaji hari itu, kana wa akhawatuha. Ada pembahagian-pembahagian dia. Kita bahagikan kepada tiga bahagian. Dari segi beramal, satu bahagian beramal tanpa ada syarat, dan satu bahagian beramal dengan didahului oleh ma nafiyah, dengan didahului oleh nafi ataupun syibih nafi, dan yang ketiga, bahagian yang ketiga dengan syarat didahului ma masdariyah zarfiyah. Tiga. Dan dari segi tasarruf, terima saraf ataupun tidak, itu pun terbahagi kepada tiga. Satu bahagian yang mana ada fa'il madhi, ada fa'il mudhari', dan juga ada amar. Tiga-tiga beramal. Itu ada tujuh. Yang kedua, dia saraf dia hanya terima saraf fa'il madhi dan juga fa'il madhi dan juga fa'il mudhari'. Itu mazala, man fakka wa man fatiha wa man bariha. Empat itulah buang ma tu. Jadi fa'il ni, fa'il madhi dia beramal, fa'il mudhari' juga beramal juga. Fa'il amar tak ada. Adapun kana, amsa, adha, dhalla, bata, sara, ketujuh-tujuh tu semuanya fa'il madhi beramal, fa'il mudhari' beramal, amar pun beramal juga. Dan bahagian yang ketiga yang mana dia tidak terima saraf langsung, hanya ada fa'il madhi sahaja, iaitu laisa dan juga dama. Itu pembahagian yang disebut dalam kitab.
Kali ini kita nak masuk yang kedua, iaitu inna wa akhawatuha. Jadi apa pekerjaan inna dan juga saudara-saudaranya, yakni yang semisal dengan dia, iaitu inna wa akhawatuha. Kata dia dalam apa ni, dalam matan, wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tamsibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun inna dan saudara-saudaranya, apa maksud akhawat? Kita dah sebut dah sebelum ni dalam syarah dia ada beritahu aina dha'iruha. Ini yang semisal dengan inna ni. Fa innaha, maka sesungguhnya inna wa akhawatuha menasabkan isim dan merafakkan ia akan khabar. Dia menasab isim merafak khabar. Aks kana. Kana merafak isim menasab khabar. Yang ni menasab isim kana merafakkan isim menasabkan khabar. Yang ni menasabkan isim merafakkan khabar. Balik. Apa dia? Wahya inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wa la'alla. Ada 6. Lepas tu dia dah bagi contoh lah. Taqulu inna zaidan qa'imun walaita amran syakhisun. Jadi zaidan jadi isim inna, qa'imun jadi khabar inna, walaita amran syakhisun, amran jadi isim laita, syakhisun jadi khabar laita. Makna tu kita dah sebut dah sebelum ni. Maksudnya jelas wa ma ashbaha dzalika. Apa makna inna dan juga anna, apa makna lakinna, apa makna ka'anna, ni dalam matan disebut. Satu-satu perbahasan lebih dia kita akan masuk dalam lah. Wa makna inna wa anna litaukid. Tu tak sambungkan alif tu jadikan lam. Wa makna inna wa anna litaukid. Tak nuskah macam mana lah, warna merah tu. Jadi anna dan juga inna tujuan dia apa? Untuk taukid, untuk menegaskan percakapan ataupun perkataan. Boleh kata sebagai penegas kata. Kalau bahasa kita terjemah sesungguhnya lah. Itu yang Allah alam yang paling dekat lah. Sesungguhnya. Asal Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Ataupun Zaid seorang yang berdiri. Lepas tu kita nak tegaskan perkataan kita ni, kita kata inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Ataupun sesungguhnya Zaid seorang yang berdiri. Masuk inna ataupun anna. Bila nak guna inna, bila nak guna anna, tu ada tempat-tempat dia lah. Kita tak bahagian kat sini pun dia tak sebutkan. Tapi ada tempat yang kita akan fathahkan inna, fathahkan hamzah, ada masa kita kasrahkan. Walakinna lil istidrak. Lakinna tujuan dia untuk istidrak. Kita masuk dalam bahasa kita akan kata tetapi. Bahasa kita terjemahkan dengan tetapi. Lakin kita terjemahkan dengan tetapi juga. Lakinna pun kita terjemahkan dengan tetapi. Artinya lakinna ni tujuan dia secara ringkas dulu nak menghilangkan waham ataupun sangka yang dipaham daripada satu perkataan yang telah disebut. Contoh anda kata Zaidun syuja'. Zaidun ni seorang yang berani. Jadi orang akan sangka orang yang berani ni selalunya seorang yang pemurah. Jadi anda nak hilangkan sangkaan orang tu yang orang anggap Zaid ni pemurah. Bila anda sebut Zaidun syuja', jadi anda datangkan dengan lakinna. Lakinnahu bakhilun. Tetapi dia bakhil. Jadi lakinna dia menghilangkan waham daripada ataupun sangkaan daripada perkataan yang lepas sebelum dia lah. Nanti kita tengok contoh dan dia punya makna dia. Wa ka'anna litashbih, dan ka'anna tujuan dia untuk tashbih, untuk buat perumpamaan ataupun menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kerana ada wajah persamaan itu. Nanti akan masuk dalam ilmu balaghah. Nanti akan masuk minggu depan insya-Allah. Minggu depan hari Ahad esok lah. Esok. Kalau esok
kita akan masuk ilmu bayan. Ini juzuk kedua daripada balaghah. Ada 3, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan dengan ilmu badan. Esok ni akan masuk ilmu bayan. Ilmu bayan ni dah kita akan mengaji, kita akan mengaji tashbih. Mula sekali akan mengaji tashbih. Dalam tu adalah bentuk-bentuk jenis-jenis tashbihnya. Ada tashbih mursal, ada tashbih mufassal, ada tashbih mursal, ada tashbih baligh, ada beberapa jenis tashbih. Kemudian nanti akan mengaji juga dalam tu ada isti'arah, ada kinayah, ada majaz. Semua tu dalam ilmu balaghah. Dan kita akan mengaji juga rukun-rukun tashbih. Cuma di sini nak bagi tahu, akan kita jumpa juga nanti adat tashbih. Adat maknanya alat yang kita gunakan untuk mengumpamakan, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Antaranya ka'anna. Ka'anna salah satu. Antaranya kaf. Tapi ka'anna ni antara alat untuk mentashbihkan, dan dia termasuk dalam adawat inna. Baik, walaita litamanni. Laita tujuannya untuk tamanni. Tamanni ni angan-angan. Kita angan-angan. Bahasa kitanya angan-angan lah. Ataupun cita-cita. Cita-cita sesuatu yang mustahil untuk nak didapatkan, ataupun cita-cita sesuatu yang susah untuk didapatkan. Kita tengok contoh nanti dalam yang akhir sekali, wada'alla litaraji wa tawakku'i. La'alla digunakan untuk taraji dan juga digunakan untuk tawakkuk. Taraji ni harap. Kita terjemah harap-harap. Harap-harap. Taraji. Apa maksud dia nanti kita tengok dalam tu pun. Tolak juga, tolak sesuatu yang mungkin untuk kita dapatkan. Tolakkan sesuatu, itu tuntut sesuatu yang mungkin untuk kita dapatkan. Itulah Allah dengan makna taraji. Kalau laita, dia tuntut sesuatu juga, sesuatu yang mustahil dapat ataupun susah nak dapat. Dia antara dua, sama ada boleh dapat atau tak boleh dapat. Tapi kalau la'alla digunakan hanya pada benda yang boleh didapatkan. La'alla hanya khusus pada benda yang boleh didapatkan. Wat tawakku'i, dan juga tawakkuk. Tawakkuk ni apa kita terjemah bimbang, setengah orang terjemah bimbang-bimbang. Bimbang-bimbang ataupun barang tadi. Tengok nanti dalam lebih jelas insya-Allah. Wa aqulu, aku kata, yakni asy-syarih rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabari inna wa akhawatuha. Bahagian yang kedua daripada nawasikh mubtada' dan khabar adalah inna dan saudara-saudaranya. Aina dha'iruha fil amal. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar. Inna wa akhawatuha ni masuk di atas mubtada' dan juga khabar. Sama macam kana lah. Sebab semua ni tiga-tiga ni masuk ke atas mubtada' dan juga khabar. Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Inna wa akhawatuha ni menasabkan ia akan mubtada' dan dinamakan ia mubtada' tu akan ismaha, isim bagi inna wa akhawatuha. Wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan ia akan khabar, bimakna, dan merafa'kan ia akan khabar. Dengan makna apa? Sebab khabar rasanya rafa' dah. Jadi dia nak terangkan apa makna merafa'kan khabar. Wa tarfa'ul khabara bimakna annaha tujaddidu lahu raf'an ghaira alladhi kana lahu qabla dukhuliha. Dengan makna inna wa akhawatuha ni, dia mentajdidkan, memperbaharukan bagi khabar tadi itu akan satu rafa' yang baru. Tadi rafa' ini rafa' lain pula. Rafa' tadi dah hilang dah. Datang rafa' yang baru. Ghairal ladzi kana lahu qabla dukhulih. Apa ni, selain itu rafa' yang ada padanya tadi sebelum masuk inna wa akhawatuha.
wa yusamma khabaraha, dan dinamakan khabar tadi itu sebagai khabar mubtada tadi itu sebagai khabar bagi inna dan juga akhawatuha. Mafhum kan? Boleh faham? Tak faham bagi tahu. Wa hadhihi al-adawatu kulluha hurufun. Wa hadhihi al-adawatu kulluha hurufun. Dan alat-alat ni semuanya huruf. Kita dah bagi tahu dah sebelum ni ada dua. Nawasikhul mubtada ni dia terbahagi kepada fi'il dan juga huruf. Kana wa akhawatuha semuanya fi'il. Dhanna wa akhawatuha semuanya fi'il. Inna wa akhawatuha huruf. Inna wa akhawatuha saja huruf. Yang ni semua huruf. Wa hiya sittatun, al-awwalu inna bi kasril hamzah, wasani anna bi fathil hamzah. Kedua-dua ni wahuma, bermula kedua-duanya inna dan anna ni yadullani ala taukid, menunjuk kedua-dua ini ada taukid, pada taukid ataupun disebut takkid dari lughah tu, bahasa, pada menyungguhkan, menunjuk ke atas menyungguhkan kalam ataupun menegaskan kalam. Wa ma'nahu, apa maknanya? Makna taukid. Wa ma'nahu ay makna taukid taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada, memperkuatkan nisbah khabar bagi mubtada. Kan bila kita sebut Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun, Zaid seorang yang berdiri, kita nisbahkan khabar iaitu berdiri. Ada makna dalam apa? Qa'im ni ada makna qiyam. Bila anda sebut Zaidun qa'imun, dalam kataan qa'imun ada makna qiyam. Yang qiyam itu disandarkan kepada Zaid. Maksudnya kita nisbahkan, kita sandarkan qiyam kepada Zaid. Tapi ini tak kuat lagi, Zaidun qa'imun. Tapi bila kita nak kuatkan penisbahan qiyam itu kepada Zaid, kita kata inna Zaidan qa'imun. Jadi nisbah qiyam kepada Zaid itu kuat. Nak kata Zaid itu memang betul-betul berdiri. Sesungguhnya Zaid berdiri. Tapi ada tempat dia lah, kita nak cakap, kita bila kita nak tegaskan sesuatu perkataan. Sebab tu dalam balaghah pun kita mengaji sebelum ni, kalau orang tu khalid zihin, kita datangkan kalam biduni muakkid. Tapi kalau orang tu mutaraddid, kita datangkan kalam dengan elok, kita datangkan kalam dengan muakkid. Jadi al-ityan bi muakkidin ini mustahsan, itu dikira elok. Tapi kalau orang tu munkir, dia munkir ataupun jahid, maka waktu tu wajib kita datangkan dengan muakkid. Ada tiga uslub apa ni yang kita mengaji dalam apa ni balaghah itu. Kalau tiba-tiba anda datang cakap ini sesungguhnya anda nak ke kedai amal, kan jadi peliknya tu. Orang tak ada apa pun, tak ada siapa pun nak ingkar kata anda pergi kedai. Ikutlah macam anda nak musafir, lepas tu orang tak percaya, jadi orang mutaraddid. Waktu tu elok nak cakap innani musafirun, sebenarnya aku akan bermusafir. Sebab orang tengah duk, betul ke nak musafir, betul ke? Waktu tu elok anda datangkan dengan akid. Jadi ada tempat-tempat dia lah. Tapi nak bagi tahu, inna dan anna salah satu apa ni alat untuk kita menegaskan sesuatu perkataan. Itu makna dia taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada. Nahwu inna abaka hadirun.
sesungguhnya ayah kamu hadir. Nahnu alimtu anna abaka musafir. Ini aku tahu bahwasanya ayah kamu musafir. Yang ketiga, adapun perbahasan bila nak kasrahkan inna, bila nak fathahkan inna, itu boleh tengok dalam kitab-kitab yang lain. Tapi mudah salah satu kita nak tahunya di mana tempat yang kita boleh yang mana tempat tu tempat takwil masdar, maka waktu tu kena fathahkan anna. Waktu tu kena fathahkan anna. Alam apa ni? Awalam yakfihim anna anzalna ai awalam yakfihim inzalna. Waktu tu kita akan pecahkan dia jadi masdar dan dia jadi fa'il bagi yakfi. Kita muawwal. Tengok tempatlah. Alim tu annaka mujtahidun. Tak boleh kata alim tu innaka mujtahidun. Sebab waktu tu kita akan pecahkan dia jadi masdar. Alim tu ijtihadaka. Dia ada tempat dia. Pada tempat tu tempat takwil masdar, tu kena benda ni lah. Kena biasa baca, tengok macam mana ayat Arab. Sebab tu pentingnya banyak mendengar dan juga banyak membaca. Dan sesuatu yang kalau di awal kalam mesti bagi bawah. Kalau di awal kalam mesti bagi bawah. Sebab tu inna a'tayna kal kautsar. Ataupun selepas qasam wal 'asr innal insana lafi khusr. Lepas qasam itu biasanya bagi memang bagi bawah lah. Lepas qasam di awal kalam bagi bawah. Wasalisu, dan yang ketiga lakinna. Yang ketiga lakinna wa maknahu, dan makna lakinna al-istidraku. Maknanya istidrak. Wa huwa ai wa maknahu, makna istidrak ta'qibul kalam. Sebab apa kita nak Nabi sebut makna istidrak? Sebab di sini dia nak sebut makna. Selepas dia tu makna. Maknanya asalnya maknahu wa mudhaf tinggal mudhaf ilaih. Jadi hu. Jadi jadikan dhamir munfasil huwa. Huwa ai makna. Makna istidrak. Apa makna dia? Taqibul kalam binafyi ma yutawahhamu thubutuhu au isbati ma yutawahhamu nafyuhu. Iaitu mengiringkan perkataan. Tadi ada satu perkataan, kita iringkan dengan perkataan yang lain. Boleh faham tak? Ada satu perkataan anda sebut Zaid apa ni, rahmatullah, tuan dekat apa ni, Zaidun abuhu alimun. Ini satu perkataan. Zaid ayahnya alim. Ini satu perkataan. Lepas tu anda nak elakkan, anda takut orang sangka Zaid ni pun alim ke? Sebab ayah dia alim. Jadi anak iringkan satu perkataan yang alim. Lakinnahu jahilun. Tapi lakinna Zaidan ataupun lakinnahu jahilun. Tetapi Zaid ni dia jahil. Jadi anak iringkan satu perkataan lain yang selepas lakinna ni. Iringkan perkataan ni untuk apa? Binafyi. Anak iringkan kalam dengan menafikan apa yang diwahamkan subuhnya. Yang disangkakan benda tu, yang benda tu sabit. Seolah-olah orang sangka bila nak cakap Zaidun abuhu alimun, orang faham sabit juga anak dia ni pun alim juga. Jadi ada nak nafikan benda tersebut. Anda datangkan lakinna Zaidan jahilun, tetapi Zaid ni jahil. Ini tujuan datangkan lakinna. Ataupun nak mengisbatkan, tadi nak menafikan kan. Anda nak mengisbatkan sesuatu yang diwahamkan benda tu ternafi. Terbalik daripada tadi. Contoh perkataan ni. Ni dia bagi contoh nombor ni. Nahu Muhammadun syuja'. Muhammad ni orang yang berani. Jadi orang akan faham. Apa orang akan faham? Kawan-kawan ni pun berani juga. Dah dia ni orang berani, kawan-kawan ni pun berani ya. Selalunya macam tu lah, kawan orang berani semua. Jadi ada nak
Ana syarah kat sini. Jadi dia nak isbatkan apa yang diwahamkan. Tengok ni. Isbati ma yutawahhamu nafihu. Di sini nak nak menafikan apa yang diwahamkan subuhnya. Kat sini Muhammadun syuja', Muhammad berani. Tetapi kawan dia penakut. Lakinna sadiqahu jabanun. Tetapi kawan dia penakut. Jadi anda nak nafikan apa yang diwahamkan sabit benda tu. Orang faham sabit kawan dia ni berani, padahal tak berani pun. Jadi anda nak nafikan benda tu. Tapi kalau nak isbatkan, contohnya apa? Bagi contoh. Syekh, betul Syekh. Isbatkan apa yang diwahamkan ternafi. Contoh anak cakap macam ni lah. Zaidun baituhu saghir. Saya faham tak? Zaidun baituhu saghir pula macam mana? Ya. Zaidun baituhu saghir. Zaid rumah dia kecil. Jadi orang akan faham ternafi duit daripada dia. Dia ni tak ada duit. Orang akan ingat dia ni miskin. Jadi dia nak isbatkan sesuatu, orang kata lakinnahu ghani. Tetapi Zaid ni orang kan kaya, tapi dia suka rumah. Warabi'u yang keempat, ka'anna wa huwa, ka'anna ni yadullu ala tashbihil mubtada'i bil khabar. Ka'anna dia menunjuk atas tasbih, menyerupakan mubtada dengan khabar. Menyerupakan mubtada dengan khabar. Contoh ka'annal jariyata badrun. Seolah-olah, seumpama. Jariyah ni apa? Hamba perempuan. Hamba perempuan kan? Hamba perempuan tu hamba cantik. Hamba perempuan tu bulan purnama. Bulan purnama. Jadi benda cantik ni kadang orang akan orang tashbihkan dengan badar. Bulan purnama. Waktu tu bulan nak apa? Eloklah cahaya semua. Ataupun dengan syams. Kalau ni juga ataupun benda yang terang nyata. Allah ni kalam wadih ka syams. Ini kalam ni terang macam matahari. Itu tashbih. Terang tu seperti matahari. Jadi kalau ka'anna maknanya akan tashbih apa? Apa? Akan tashbih. Tahu. Ibarat akan tashbih. Itu tarafa. Rukun tashbih ada 4. Kalau tashbih ada 4. Apa dia? Musyabbah bihi. Lepas tu ada tashbih dengan wajah syabah. Jadi kalau ka'anna, kalau selepas dia akan jadi ada 2 rukun penting. 2 rukun penting itu panggil tarafa tashbih, iaitu musyabbah dengan musyabbah dengan musyabbah bihi. Bila salah satu ni dihazaf, maka waktu itulah akan jadi isti'arah. Salah satu ni dihazaf akan jadi isti'arah. Isti'arah apa? Kalau hazaf musyabbah nama isti'arah apa? Kalau hazaf musyabbah bihi apa nama isti'arah dia? Itu fil balaghah. Semua kat sini kalau ka'anna maknanya selepas dia jadi apa dia? Jadi musyabbah. Kalau ka'anna. Kalau pakai kaf selepas dia tu musyabbah bih. Selepas tu musyabbah bih. Contoh Zaidun kal badri. Jadi dia Zaidun kal badri, selepas kal tu musyabbah bih. Tapi kalau guna ka'anna selepas ka'anna tu musyabbah. Selepas ka'anna tu musyabbah.
Wal khamisu, tapi ka'anna juga digunakan untuk syak, ada tak silap. Untuk syak ke zon, anda tak ingat, tak sebut dalam ni. Tapi ada syarat yang tu. Ka'annani a'rifuhu. Orang kata ka'annani a'rifuhu. Tak silap dalam buku hijau, dalam buku biru tu ada mulakhas fi qawaidil lughatil arabiyyah. Cuba tengok dalam tu. Wal khamisu laita wa ma'nahu at-tamanni. Apa makna laita? Tamanni. Ini pun kita mengaji dalam balaghah. Dalam balaghah dia nak ingat balik ni. Ingat dia nak. Itu sama-sama lah. Kita muzakarah. Kita ngaji dalam balaghah. Ada jumlah, ada dua. Satu jumlah apa dia? Khabariyah, satu insya'iyah. Ada khabar, ada insya'. Insya' terbagi pula pada dua. Insya' talabi, insya' ghairu talabi. Dalam perbahasan balaghah kita akan mengaji insya' talabi. Ada 9. Tapi dalam 9 tu bukan semua kita mengaji, 5 aja kita mengaji. Apa dia? Amar, nahi, istifham, tamanni, nida. Jadi ini tamanni. Tamanni dengan adat dia apa? Laita. Tapi terkadang kita gunakan tamanni dengan adat yang lain. Itu ada balaghah dia. Tamanni tapi guna la'alla. Tamanni guna hal. Tamanni guna law. Ada 3. Jadi bila gunakan selain daripada laita yang asal dia, maka dia ada apa ni? Nuktah ataupun faedah balaghiyah kat situ. Sini laita. Wal khamisu laita, makna dia tamanni. Apa makna tamanni? Wa huwa talabul mustahil, menuntut sesuatu benda yang mustahil, ataupun talabu ma fihi usrun, menuntut sesuatu barang yang ada padanya usrun, ada padanya kesusahan, susah. Dia bagi contoh yang pertama, talabul mustahil, laita syababa a'idun. Laita syababa a'idun. Laita alangkah ataupun apa nak ikan boleh dia angan-angan kita nak sebut bahasa alangkah. Tengok ayat juga lah. Moga-moga pun ada orang terjemah la'alla pun macam tu juga. Tapi tengok ayat lah, nak bawa pada laita, apa ni, ayat tu laita dengan mana la'alla ke ataupun tidak. Tapi laita boleh dua. Maknanya dia menuntut satu benda yang mustahil dapat ataupun yang boleh didapat. Tapi kalau la'alla yang boleh didapat saja. Tapi kalau guna la'alla buat benda yang tak boleh dapat, itu la'alla dengan mana laita. Laita syabab, maknanya apa ni, moga-moga, alangkah, maknanya bagusnya kalau waktu syabab, waktu muda itu a'idun, kembali. Tak kembali dah. Mustahil. Wa nahu laital balida yanjah. Moga-moga, harap-harap, moga-moga, angan-angan dia lah, moga-moga orang bodoh tu berjaya. Payah sikit lah nak jadi tu, tapi dia lah harap laitahu yanjah. Mudah-mudahan si bodoh tu berjaya.
Jadi ada fihi usrun, ada padanya susah. Boleh. Kok dia tantang kena. Ini berjaya. Wasadisu la'alla, yang keenam la'alla, wa huwa yadullu 'ala taraji wa tawakkul. Taraji, tawakkul yang nak sebut dah tadi kan. Cuma ada setengah ulama kata dua-dua ni tawakkul sebenarnya, yakni keberangkalian. Ada keberangkalian sesuatu benda tu terjadi. Cuma sama ada keberangkalian sesuatu benda yang nak terjadi tu benda yang disukai ataupun benda yang tidak disukai. Ada orang kan? Kau tengok, ada orang. Kursi. Wasadisu la'alla wa huwa yadullu 'ala taraji aw tawaqqu'i. Taraji aw tawaqqu'i yang disebut tadi, sebagian ulama sebut makna tawaqqu' tu lebih a'am, lebih umum, lebih luas. Maknanya tawaqqu' ni merangkumi kedua sekali. Cuma bezanya satu tawaqqu' keberangkalian sesuatu yang berlaku tu sesuatu yang disukai ataupun sesuatu yang dibenci. Jadi kalau sesuatu keberangkalian yang berlaku sesuatu yang disukai itu dipanggil taraji. Harap-harap benda tu dia nak hujan la'al apa ni, la'al as-samaa'a tumtir, harap-haraplah apa ni langit turunkan hujan. Tapi kalau sesuatu benda tu yang kebarangkalian yang berlaku tetapi sesuatu benda yang dibenci, itu kita terjemahkan dengan bimbang. Bimbang. Nak tengok beza kat mana tu, tengok pada ayat. Tengok pada ayat. La'allahu la'allahu maridun. Bimbang dia sakit. Sampai lah tak main lagi ni. Disebut la'allahu marid.
Bukannya kata harap-harap nak dia sakit. Ada bimbang-bimbang dia sakit, tengok pada ayat. Dia tengok pada ayat. Jadi itu berhajat kepada penguasaan kita pada dengan bahasa Arab tu macam mana. Kita bermain dengan bahasa Arab tu macam mana. Wa makna taraji talabul amril mahbub. Jadi yang disebut tolak tamanni, tolak la'alla pun tolak juga. Mengtakrifkan dengan tolak, setengah hasyiah dia buat taklik, maknanya semua tu ada fihi musamahatun. Ada musahamah, maknanya mudah-mudah dalam percakapan. Sebenarnya dia perasaan dalam hati ni. Kita inginkan benda tu kan daripada dalam hati, kehendak kita. Jadi perasaan dalam hati kita kehendak benda ni ataupun takut-takut benda berlaku. Sebenarnya benda mailun nafs, kecenderungan diri kita kepada sesuatu, kecenderungan berlaku benda yang buruk, kecenderungan berlaku benda yang disukai ataupun kecenderungan kepada benda-benda yang mustahil. Semua tu sebenarnya daripada dalam. Tapi disebut sini tolak. Di situ ada musamahah, ada tasamuh. Musamahah boleh ke? Ada tasamuh, maknanya macam permudah-mudah dalam percakapan. Sepatutnya yang lebih tepat macam ni, tapi disebut yang ni. Kita ada tasamuh. Samaha, tasamaha, tasamahu, tasamuhan. Ada tasamuh. Ini disebut talabul amril mahbub, menuntut sesuatu yang disukai. Wala yakunu illa fil mungkin, dan tidak adalah ia ataraji ini illa fil mungkin, kecuali pada benda yang mungkin. Macam tadi laita dia berlaku pada dua, benda mustahil dan juga benda yang mungkin dapat tapi susah. Tapi la'alla ni pada benda mungkin, bukannya pada benda mustahil. Nahu la'alla Allah yarhamuni, mudah-mudahan, moga-moga Allah Ta'ala yarhamuni, dia harap benda tu, dia harapkan benda tersebut. Tak boleh la'allahu yashfi, yushfa qariban, mudah-mudahan dia sembuh dalam masa yang terdekat. Wa makna tawaqqu'i, dan makna tawaqqu'u intizar wuqu'il amri al-makruh fi dhatihi, nahnu la'alla al-aduwa qaribun minna. Maksud intizar, nanti berlaku sesuatu perkara yang makruh, yang dibenci pada diri perkara tersebut. Contoh dia la'alla al-adu qaribun minna, bimbang musuh dekat dah daripada kami, daripada kita ni. Bukannya harap main, kita tak harapkan musuh datang. Bahkan kita pun dilarang untuk mencari musuh. Tapi bila bertemu dengan musuh, fasbutu, suruh tetap tak cari musuh. Tapi bila musuh datang, semua dan ada juga yang mengatakan la'alla juga membawa makna litta'lil. La'alla ai mudah dengan mana kerana, likai, dengan mana likai. La'allakum tattaqun, dan supaya, dengan mana kai, likai, dengan mana supaya ataupun kerana, supaya mereka bertakwa. Kutiba alaikumus siyam, sampai dah sekali la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu beroleh takwa dengan puasa yang kamu lakukan dengan cukup rukun, syarat dan semuanya. Baik, sunnah wa akhawatuha. Ada soalan? Lepas tu ada banyak lagi lah, inna, anna, perbahasan tu pun ada lagi
masalah bila inna nak baca inna, bila nak baca anna. Kemudian ada masalah inna yang ditakhfifkan. Asal inna tapi sebut in. Asal inna tapi in je guna. Maknanya dia tak beramal dah. Maknanya in mukhaffafah minas tsaqilah. In yang ditakhfifkan. Kalau in yang ada, kita baca inna, in musyaddadah. Tapi in mukhaffafah yang tidak ada syaddah. Jadi in yang ditakhfifkan daripada in mukhaffafah minas tsaqilah. Tsaqilah yang ada syaddah. Jadi in sahaja. Itu pun ada lagi perbahasan tu. Lepas tu nak kuatkan lagi masuk lam. Ada masuk lam al-muzahlaqah. Inna Zaidan laqaimun, ada masuk lam. Tu salah satu nak kenal lah. Kau ni in tu mukhaffafah minas tsaqilah. Di sini cukuplah kita faham sini dulu, kuasai yang ni dulu. Nanti apa ni boleh tengok kitab-kitab yang lain. Baik, dhanna wa akhawatuha. Qala wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulan laha. Adapun dhanantu dan juga saudara-saudaranya, aina dhairuha, maka sesungguhnya dhanantu wa akhawatuha tu tansibu, menasabkan ia akan mubtada' dan khabar ala annahuma maf'ulan laha. Kana wa akhawatuha merafa'kan isim, menasabkan khabar. Inna wa akhawatuha menasabkan isim, merafa'kan khabar. Ka'dhanna wa akhawatuha dia menasabkan mubtada dan juga khabar. Menasabkan kedua-dua sekali, kedua-dua tu jadi maf'ul bagi dhanna dan juga saudara-saudaranya. Yang pertama mubtada jadi maf'ul yang pertama, yang khabar jadi maf'ul yang kedua. Jadi dia masuk atas mubtada dan khabar. Benda yang bukan mubtada khabar dia tak masuk lah. Ada perkataan yang tidak boleh buat mubtada khabar. Tapi boleh ada fi'il yang masuk dan dia menasabkan kedua-duanya. Zaidun dirhamun. Boleh buat mubtada khabar. Zaid dirham. Sah apa mubtada khabar? Zaid dirham. Dirhamun Zaid. Boleh apa mubtada khabar? Siapa tak ada? Ba'ni. Ba'ni. Nak buat mubtada khabar ni ada syarat. Ada syarat. Buat ini. Apa harus sebuah ittihadul masadah wa ikhtilaful mafhum. Ada syarat. Sebab tu dalam kita ngaji mantik semalam pun orang akan tengok dulu. Mubtada dipanggil maudhu'. Apa khabar dipanggil mahmud. Sebelum nak tasdikkan, kita tasawur dulu maudhu', tasawur dulu mahmud dan tasawur dulu nisbah bainahuma. Ada 3 tasawur. Nak tengok nisbah ni boleh tak? Di situ kita nak tengok tu boleh tak? Yang ni jadi mubtada', yang ni jadi khabar. Boleh tak kita nak nisbahkan sesuatu ni kepada khabar kepada mubtada'? Jadi samalah. Kalau benda tu memang tak boleh, Zaidun dirham. Zaid adalah dirham. Betul tak perkataan tu? Tak betul. Dirham adalah Zaid. Pun tak kena juga. Jadi kita nak nisbahkan benda tu tak boleh. Walaupun boleh, walaupun ada datang fi'il, contoh a'taitu Zaidan dirhaman. Aku beri kepada Zaid dirham. Itu tak termasuk dalam ni dah. Tak termasuk. Baik, yang sini dia masuk atas mubtada dan khabar. Jadi dia menasabkan mubtada dan khabar ala annahuma maf'ulan laha. Wahya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Itu dia punya lah tu. Semua tu dia bagi contoh. Wa taqulu dhanantu Zaidan qa'iman wa ra'aitu amran syakhisan wa ma ashbaha dhalika.
wa ma ashbaha dzalika wa aqulu al-qismu tsalisu min nawasikhil mubtada'i wal khabari dhanantu wa akhawatuha. Bahagian yang ketiga daripada nawasikh mubtada' dan khabar adalah dhanantu dan saudara-saudaranya aina dha'iruha fil amal wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibuhuma jami'an. Jadi masuk ke atas mubtada' dan khabar, lalu dia menasabkan kedua-duanya semua sekali. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalu walil khabari maf'ulun tani. Wa hadzal qismu asyaratu af'al. Bahagiannya ada 10 af'al, 10 fi'il. Yang pertama, al-awwalu dhanantu. Dhanantu nahwu dhanantu Muhammadan shadiqan. Watsani hasibtu nahwu hasibtul mala nafi'an. Watsalisu khiltu nahwu khiltul hadiqata musmiratan. Warabi'u za'amtu nahwu za'amtu bakran jari'an. Keempat-empat ni, empat fi'il ni dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, kedua-dua ni bagi memberi makna kuat sangka, kuat berlaku maf'ul yang kedua. Asal Zaidun qaimun mubtada khabar. Jadi zanantu Zaidan qaiman. Di sini apa dia nak tarjih. Dia nak tarjih. Maknanya kuat berlaku khabar. Iaitu maf'ul yang kedua tu. Kuat berlaku khabar tersebut. Zanna ataupun zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Keempat-empat ni tujuannya nak bagi makna kuat sangka. Kuat sangka. Kuat sangka berlaku khabar ataupun maf'ul yang kedua. Itu ghalib. Ghalibnya itu makna dia. Maksud dia adalah kuat sangka berlaku khabar. Tetapi min ghairil ghalib, secara tak ghalib, kadang-kadang tiga fi'il yang pertama dhanantu, hasibtu, khiltu datang juga dengan makna yakin. Datang juga dengan makna yakin. Za'am tu tak. Za'am tu tak termasuk. Za'am tu hanya dengan kuat sangka sahaja. Yang tiga dhanantu, hasibtu, khiltu datang juga dengan makna yakin. Wal khamisu ra'aitu nahwu ra'aitu Ibrahima muflihan. Wasadisu alimtu nahwu alimtu sidqa munjiya. Wasabi'u wajadtu nahwu wajadtu salaha babal khair. Ketiga-tiga ni ra'aitu, alimtu, wajadtu, yang ni bagi faedah yakin. Bagi faedah yakin apa? Khabar. Yakin ataupun sungguh berlakunya khabar. Ni pada ghalibnya maknanya begitu. Bila sebut dengan ra'aitu, disebut dengan alimtu, disebut dengan wajadtu, maka bagi faedah yakin. Itu pada ghalib. Fi ghairil ghalib, tiga-tiga ni juga terkadang datang dengan makna sangka. Kuat sangka. Apa makna zon? Datang dengan makna zon. Yang ke 9 dan juga ke 10 ja'altu 8 dan 9 ittakhadtu dengan ja'altu. Contoh ittakhadtu Muhammadan shadiqan. Ja'altu dhahaba khataman. Yang kedua-dua ni, yang ni bagi faedah apa ni, tafsir disebut kat bawah tu, ataupun perpindahan sesuatu keadaan kepada satu keadaan yang lain, iaitu menjadikan sesuatu tu daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Lepas tu terjemah pun menjadikan. Ittakhadha Muhammadan, ittakhadtu Muhammadan shadiqan. Aku jadikan Muhammad tu sebagai kawan. Wa ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim itu sebagai Khalilullah.
Ja'al tu aku jadikan zahab emas sebagai khatam, sebagai cincin. Jadi jadikan emas cincin. Jadi daripada Muhammad tu yang bukan keadaan dia kawan dia, jadikan dia sebagai kawan. Artinya hal dia berubah. Hal dia berubah. Tadi tak jadi kawan, sekarang jadikan sebagai kawan. Tadi zahab satu bentuk yang lain tapi dijadikan sebagai cincin. Artinya menjadikan dia kepada sesuatu yang, pada satu hal kepada satu hal yang lain. Wal ashiru sami'tu, nahu sami'tu khalilan yaqra. Aku lihat, aku dengar Khalil membaca. Di sini ada khilaf, tapi di sisi jumhur sami'tu bukan daripada af'al zanna wa akhawatuha. Cuma ini atau salah satu pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sami'tu ni pun menasabkan dua maf'ul. Menasabkan dua maf'ul. Ni musannif ni salah seorang lah, tapi jumhur ulama tidak mengatakan sami'tu ni daripada akhawat zanna wa akhawatuha. Dan apa yang selepas dia sami'tu khalilan yaqra, itu jadi hal. Itu jadi hal. Kita baca tengok dulu dalam. Wa hadhihi al-af'alul 'asharah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan 10 apa ni fi'il yang 10 ni terbahagi kepada 4 bahagian. Al-qismul awal, yang pertama yufidu tarjiha wuqu'il khabar. Yufi ataupun juga dengan mana yadullu ala tarjih wuqu'il khabar, menunjukkan ataupun memberi faham kuatnya berlaku akan khabar. Kuatnya berlaku khabar. Ini ghaliban, pada ghalib lah. Wa huwa arba'atu af'al. Wa hiya dhanantu wa hasibtu wa qiltu wa za'amtu. Dengan mana aku sangka. Dhanantu Muhammadan sadiqan. Aku sangka, ini kuat sangkaan aku bahasanya Muhammad itu adalah sadiqan ataupun siddiqan, orang yang benar. Hasibtul mala nafi'an. Aku sangka harta itu memberi manfaat. Khiltul hadiqata musmiratan. Ini aku sangka apa hadiqah, taman itu kebun itu berbuah. Za'amtu bakran jari'an. Aku sangka bakar itu apa ni, orang yang seorang yang berani. Ra'aitu yakin. Ra'aitu Ibrahim muflihan. Kalau mana yakin, aku yakin Ibrahim itu orang yang berjaya. Alim tu sidqa mujia. Amalah terjemah dengan aku yakin. Ini faedah yakin. Wal qismu tsani yufidul yakin wa tahqiqa wuqu'il khabar. Bahagian yang kedua memberi faham ataupun menunjuk ke atas yakin dan sungguh berlakunya khabar. Ini pun sama juga ghaliban, wa huwa salah satu af'al wa hiya ra'aitu, alimtu wa wajadtu. Dan terkadang datang dengan makna zon. Datang dengan makna zon. Sangka saja, bukan yakin. Contoh ayat Quran, wa yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dalam ni Allah sebut terkumpul dua-dua makna ni dalam satu ayat ni. Dalam apa ni ayat Quran ni. Wa innahum yarawnahu ba'ida. Ini mereka sangka hari kiamat tu jauh. Innahum yarawnahu ba'ida. Tapi wa narahu qariban, kami yakin bahwasanya itu adalah dekat. Ini yakin satu dengan makna sangka. Silapnya pasal kiamat itu. Allahu a'lam. Wal qismu tsalis yufidu tasyira wal intiqad. Memberi faedah, memberi faham. Taswir ni berlaku perpindahan sesuatu keadaan kepada satu keadaan. Wa huwa fi'lan, ada dua fi'il, iaitu ittakhadtu wa ja'altu. Kita terjemah menjadikan. Wal qismu rabi' yufidu nisbah fi sam'i wa huwa fi'lun wahid wa huwa sami'tu. Ini ada
ada khilaf. Aku nak terang pun tak tahu yufidun nisbah fi sam'i. Cuma dia yang saya ingat ada juga di sini pun ada syarat. Ada syarat. Lepas tu kalau tengok kitab-kitab kita syarah-syarah hadis ke sami'tu si fulan atau sami'tu fulanan yaqul atau sami'tu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia dengar Rasulullah? Kita dengar suara atau dengar Rasulullah? Dia bahkan sama ada takdir mudhaf, sami'tu Muhammad ai sami'tu kalama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataupun apa dia? Tengoklah hadis dalam syarah-syarahan, tak akan dapat tengok semua tu. Contoh zonan tu dengan makna yakin. Apa masalah saya nak ulang? Innaha lakabiratun inda 'alal khashi'in. Itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Walladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini orang beriman. Orang beriman ni sifat dia yakin. Alladzina yadhunnuna annahum, sesungguhnya mereka yang yakin bahwasanya mereka ni akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Ni yadhunnu sini dengan makna yakin, bukan dengan makna usul. Bukannya orang yang apa ni, dan mereka yang orang yang beriman, orang yang khusyuk ni yang zon sahaja akan berjumpa dengan Tuhan mereka, ada yang yakin. Apa lagi? Makna hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin. Itu saya hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin rabahan idzamal mar'u asbaha saqila. Dia kata aku yakin, hasiba sini dengan mana hasib tu aku yakin. Aku yakin bahwasanya sifat takwa dan juga sifat murah hati itu khairat tijaratin, sebaik-baik perniagaan. Rabahan nisbah untung rugi, dari sudut untung rugi ini yang paling seelok-elok perniagaan. Bila tu idal mar'u asbaha thaqilan. Apabila seseorang tu jadi berat. Apa maksud dia? Apabila orang tu mati. Bila orang tu mati, badan dia akan jadi berat. Sebab badan kita ni ringan sekarang ni. Ringan maknanya maksud dia, ya orang kata aku ni aku rasa tu berat. Kan? Maksudnya dia berbanding dia ketika hidup dengan ketika mati lebih berat. Sekarang ni ringan sebab ada roh. Tapi bila roh dah ditarik keluar, orang tu akan jadi berat. Itu maksud syair tu nak kata perniagaan yang paling untung sekali, yang paling guna sekali sebuah untung rugi ni, dia kata ni lah sifat takwa dan juga dengan al-jud, murah hati. Hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin rabahan idza mal mar'u asbaha saqilan. Apabila orang tu dah mati, bila dia jadi berat, maksudnya bila dia mati. Ni lah nak selamatkan dia pun. Jadi kalau kita dah baca dah inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha, selesai dah. Kedua dua ada nawasih mubtada ni. Jadi kalau kita faham dekat mubtada khabar tu, kita akan mudahlah faham di sini. Jadi kalau yang sukar nak faham kat sini,
dia kena pi faham kat sana dulu. Dia pi fahamkan mubtada khabar dulu dan fahamkan aqsamul khabar, bahagian-bahagian khabar tu yang kita bahagikan kepada 3. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibih jumlah. Semua khabar tu kita boleh letakkan di sini sebab asal dia mubtada khabar. Jadi yang mana khabar kat sana tadi kita boleh buat jadi khabar mubtada, di sini pun kita boleh jadi khabar. Aqsam khabar tu boleh jadi bagi khabar inna, boleh jadi khabar kana, boleh jadi khabar, boleh khabar boleh jadi maf'ul bagi dhanna wa akhawatuha. At-ta'ir ataupun Zaidun fil baiti, zanantu Zaidan fil baiti. Jar majrur fi mahalli nasbin maf'ulun tsani. Dia yang sama. Apa Zaidun baituhu shaghir. Zaidun baituhu shaghir. Ini jumlah apa ni? Khabar jumlah ismiyah. Zaidun baituhu shaghir. Zanantu Zaidan baituhu shaghir. Baituhu shaghir ini jumlah ismiyah fi mahalli nasbin maf'ulun tsani. Benda yang sama. Contoh apa lagi? Lalu Zaidun fiddah. Zaidun indah. Zanantu Zaidan indah. Indah tu pun sama ada juga fi mahalli nasbin maf'ulun tsani. Semua yang mana khabar di sana kita boleh buat jadi khabar mubtada, kita boleh jadikan dia sebagai khabar zanantu wa akhawatuha, inna wa akhawatuha dan juga kana wa akhawatuha. Faham kat situ boleh orang masukkan dalam. Dan dalam perbahasan zanna wa akhawatuha ada satu, ada dua istilah lah yang insya-Allah antum akan dengar, itu istilah ta'liq dengan ilgha. Istilah ta'liq dengan ilgha. Ini yang mana dah tahu ni lah, yang mana pernah mengaji ni. Nanti kalau nak di kitab-kitab lain lagi ada istilah ta'liq dengan juga dengan ilgha. Ada ilgha, zanna wa akhawatuha tu ada, tapi dia tak beramal. Tapi dia tidak beramal. Adapun ta'liq, dia tidak beramal pada lafaz, tapi pada mahal dia beramal. Tempat dia tu tempat dikira tu tempat nasab, tapi lafaz tu macam biasa. Lafaz dia tidak berubah, tidak terkesan dengan adanya si zanna tu dan juga saudara-saudaranya. Dia saudara ditaklik, digantungkan, dia tergantung. Dia ditashbihkan dengan perempuan yang muallaq. Dia kahwin dah, tapi macam dia isteri, tapi macam orang tak kahwin lah. Macam orang tak kahwin. Apa yang tak faham? Macam itu lah kita kaji dalam Syama'il tu. Apa ni? In antik utallaq wa in apa? Sebab apa? Yang perempuan tu, yang 11 orang perempuan tu cerita pasal suami dia tu, yang nombor berapa tu dia kata apa ni? In antik utallaq, kalau aku berkata-kata aku kena talak. In askut muallaq, tapi kalau aku diam je aku ditaklikkan. Mana seolah-olah dia ni macam apa ni, macam mana kata, kahwin pun tak kahwin pun tak. Nak kahwin dengan ni tak boleh ada suami, tapi ada suami macam tak ada suami. Buat tak hirau dia pergi lepak, kedai makan, sari. Jadi bini duduk seorang-seorang kat rumah. Ni hubungan dia seolah-olah dia ni jadi perempuan yang muallaqah. Jadi macam itulah dia, apa ni, zanna tu ada tapi tak ramai pun. Ada saja. Itu pun nanti lah, tak ada. Kita ni cukup untuk permulaan, kita tahu apa
pekerjaan dhanna wa akhawatuha. Dan untuk ni faedah je lah bagi yang boleh ambil. Ra'a ada dua makna. Ra'a ada dua makna. Satu ra'a basariyah. Pernah dengar Syekh sebut kan, ada ra'a basariyah, ada ra'a ilmiyah. Ada ra'a ilmiyah. Ra'a basariyah iaitu ra'a dengan melihat dengan pandangan mata. Melihat dengan pandangan mata. Ra'a dengan mana absara. Ra'a dengan mana absara, dia menasabkan satu maf'ul sahaja. Ra'a dengan mana absara menasabkan satu maf'ul sahaja. Adapun ra'a yang menasabkan dua maf'ul iaitu ra'a dengan makna alima. Ra'a ilmiyah. Ataupun kita panggil ra'a, disebut juga ada sebut ra'a akliyah. Itu di sini juga berlaku khilaf pada masalah Allah Ta'ala, Rasulullah tengok Tuhan. Tengok Tuhan. Tengok Allah, Nabi SAW tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ra'a kat situ ra'a basariyah ke ataupun ra'a ru'yah ataupun ra'a basariyah ataupun ra'a ilmiyah. Ilmiyah kan? Silap. Baik, kami ngurus. Ini lebih. Ra'a qalbiyah, tapi dengan mana alima. Ra'a qalbiyah. Dan ini tengok dengan pandangan mata hati. Tapi dengan mana alima. Ra'a qalbiyah dengan ra'a basariyah. Basariyah dengan mana absara. Begitu juga kalimah alima. Kalimah alima terkadang bawa dengan maksud alima dengan mana arafa. Kalau alima dengan mana arafa, alima ya'lamu dengan mana arafa ya'rifu, itu menasabkan satu maf'ul saja. Contoh ayat Quran apa sebut? Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna. Alima ya'lamu. La ta'lamuna dengan la ta'rifuna syai'an. Kamu tak tahu apa-apa pun. Allah Ta'ala lah walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala lah, dialah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, daripada perut ibu kamu. Lepas tu la ta'lamuna syai'an, dan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Syai'an, satu maf'ul sahaja. Sebab dia alima di sini, ya'lamu di sini dengan mana ya'rifun. Ta'lamu dengan mana ta'rifun. Adapun sini alima dengan mana inilah af'alul qulub. Semua ni yang menasabkan dua maf'ul ni semuanya af'alul qulub. Perbuatan hati. Perbuatan hati, sangka perbuatan hati, yakin perbuatan hati. Adapun af'alul jawarih, semua tu memaf'ulkan, menasabkan satu maf'ul. Mata sami'tu. Tu sami'tu aku dengar. Tapi ni khilaf jumhur lah yang dalam ni. Soal ada lagi tak namun saham tu pun banyak makna agak. Wajada pun ada makna yang lain, tapi makna yang lain itu tidak menasabkan dua maf'ul juga.
Wajada terkadang datang dengan mana hazina. Hazina yahzan, dengan mana sedih. Dan terkadang datang dengan mana asaba, mengenai. Wajadtu 'alal mayyit ay hazintu. Wajadtu 'alal mayyit ay hazintu 'alal mayyit. Aku sedih kerana orang mati ini. Tapi kalau datang dengan mana hazina, datang dengan mana asaba, dia tidak menasabkan dua maf'ul. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.